Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, kita semua ingin ikut jalan yang benar. Kalau kita tanya siapa pun, kamu mau ikut jalan benar ke jalan salah? Benar. Tak ada siapa jawab mau ikut jalan salah. Sebab mereka tahu jalan salah tu jalan tak boleh diikut. Kalau ikut jalan tu mesti rosak. Itu jawapan semua orang. Kau tanya satu orang yang kerja dia mencuri, rasuah, kita tanya dia, kau nak ikut jalan mana? Jalan benar ke jalan salah? Benar. Kau nak suka siapa? Perempuan yang benar ke perempuan yang buruk? Benar. Kau nak buat kerja benar ke kerja buruk? Benar. Jadi orang buruk pun, atau orang buat amalan buruk, dia pun tak suka yang buruk. Tapi kenapa mereka buat yang buruk ya? Mereka tahu kena ikut jalan benar. Macam Sufyan, dia tahu dia kena ikut jalan benar, tapi dia ikut jalan buruk. Itu sebab tahu ni tak sama dengan apa kita buat, kerana dia tak ada hubungan. Tahu dengan buat dia tak ada hubungan. Tahu dengan percaya ada hubungan. Jadi Sufyan dia tahu kena ikut jalan benar, tapi dia percaya. Ikut jalan salah berjaya. Sebab itu dia ikut jalan salah. Betul tak? Dia ikut jalan salah sebab dia percaya. Tapi dia tahu jalan benar yang berjaya, tapi dia ikut jalan salah sebab dia percaya. Jalan cari duit tu jalan yang berjaya. Dia tak percaya jalan dapat iman, amal, jalan berjaya tak. Dia tahu. Dia tahu. Rashidi pun tahu. Lama dah, bukan lama dah dia tahu. Dia banyak dengar kuliah. Jalan yang dapat iman, amal, soleh, jalan yang berjaya. Tapi itu dia tahu. Dia percaya tak? Dia percaya jalan dapat duit berjaya. Jadi selagi manusia tu tukar apa yang dia percaya, dia takkan bertukar amal dia lah. Dia tetap buat amal buruk. Tapi kalau ditanya, dia cakap jalan benar. Saya nak ikut jalan benar. Saya mau kahwin dengan orang benar. Mau Sufyan kahwin dengan perempuan sundal. Depan Sufyan dia baiklah. Lepas tu dia sundal dengan orang lain. Nak Sufyan? Sufyan? Kenapa kau tak nak? Apa dia? Kenapa kau tak nak kahwin dengan perempuan sundal? Leceh. Ha? Apa? Tak tahu. Leceh. Leceh? Tak, kenapa kau nak kahwin? Kau tak nak kahwin kalau kau tahu seorang perempuan tu dia bukan buat bersetubuh dengan kau je, dia bersetubuh dengan lelaki lain juga. Kau nak tak kahwin? Kenapa?
Apa masalah lubang sama juga? Ha? Ni tak ada cinta tak? Kenapa tak ada cinta? Kau cinta perempuan tu. Perempuan tu, perempuan sundal tu kau cinta dia. Dia cantik. Tapi sekali kau tahu dia ada subur dengan orang lain, kau nak tak kahwin dengan dia lagi? Kenapa kau tak nak? Kau tak ada jawapan kan? Tapi dia tak ada jawapan kenapa dia tak nak kahwin lagi dengan perempuan tu. Saya tanya Sufian tu, kenapa dia tak nak? Kenapa? Kenapa tak tahu jawapan tu? Tak tanya dia tak tahu. Sekarang ni Sufian tak mau dia menduakan diri dia. Boleh tak kita menduakan Allah? Kalau Sufian pun tak nak, Allah, kenapa manusia ni mempersekutukan Allah? Yang manusia sekutukan tu adalah makhluk Allah juga. Allah yang cipta. Tak boleh bagi faedah, tak boleh bagi bahaya. Apa pun tak boleh buat. Manusia kata dia Tuhan juga. Tentulah Allah tak boleh terima. Sufian pun tak boleh terima bini dia sundal dengan orang lain. Menikah dengan dia, tapi dia buat juga bersetubuh dengan orang lain. Cari duit. Sebab Sufian tak bagi duit yang cukup. Cara senang, tengah Sufian tidur dia keluar. Sufian kerja outstation, dia keluar cari duit dengan sundal. Ada baru ni hakim bagi tahu satu orang bawa Grab tu, dia kahwin dengan pelacur. Mak dia yang suruh dia kahwin dengan perempuan tu. Mak tu cakap, kalau kau tak kahwin, aku tak cakap dengan kau. Aku tak mengaku kau anak. Dipati bawa perempuan yang dia kahwin tu pelacur. Baru-baru ni dia bercerai. Jadi dia dapat anak macam-macam rupa. Sebab perempuan tu bersetubuh dengan banyak orang. Ada hitam, ada putih, kuning, lain-lain lelaki. Saya tak pernah bersetubuh dengan dia sejak saya kahwin dia. Tapi saya kahwin dengan dia. Begitu pun ada. Kat Malaysia ni, bukan tempat lain. Jadi Sufian, tak heran kalau Sufian kahwin dengan perempuan yang pelacur lah. Dia tak tahulah. Anak keluar dengan Sufian mandul. Macam-macam warna anak lah. Kejap macam Cina, kejap macam putih, kejap macam... Tapi dia sabar, dia tak ceraikan bini dia. Baru ni je dia cerai. Dah tua, dah banyak anak dia. Sebab dia bersetubuh perempuan tu. Orang ingat anak dia lah, tapi bukan. Ada satu orang kaya kan, dia tak boleh nak, kemaluan dia dah dipotong kan. Kerana dulu isteri dia sakit, hampir nak mati. Kerana isteri tu risau sangat yang dia ni akan kahwin lain atau ada perempuan lain. Jadi dia, mana doktor jumpa pun tak boleh tahu penyakit dia, tak boleh nak sembuh. Doktor apa ke siapa. Jadi bila perempuan tu nak mati, bukan macam nak mati lah. Kau beritahu aku satu, kau bila aku mati kahwin lain tak? Itu pun dia tak sedia. Laki cakap, aku tak kahwin. Apa bukti? Bukti kau potong kau punya kemaluan. Dia pun buat. Bila perempuan tu dah percaya suami dia ni takkan kahwin dengan perempuan lain, takkan bersetubuh dengan perempuan lain, dia pun mulai sihat.
Bila dia dah sihat, perempuan tu nak bersubuh dengan suami tak boleh. Kemaluan dah dipotong. Maka dia benarkan isteri dia bersetubuh dengan tukang kebun dia. Bersetubuhlah dengan tukang kebun. Jadi anak-anak dia tu bukan anak dia, anak tukang kebun. Rumah cantik, semua bagus. Anak-anak semua keliling dia. Satu orang kata, kau aku rasa orang paling bahagia kat dunia. Dia kata, minta maaf, saya orang paling tak bahagia. Tiap kali saya tengok anak ni, macam orang tadi lah, suami dia, isteri dia pelacur. Setiap kali saya tengok anak ni, saya teringat. Saya dah potong kemaluan dia. Kerana saya tak mahu isteri saya ni, saya benarkan dia. Saya dah tak boleh beri, orang Melayu kata, nafkah batin. Maka saya benarkan isteri saya bersetubuh dengan tukang kebun. Ni anak-anak tukang kebun tu bukan anak saya. Macam orang tadi bawa taksi tu. Tu anak-anak orang tu bukan anak dia. Macam itu ada kat dunia yang buat main. Kat Malaysia ni. Yang satu orang kaum pelacur yang cerita potong ni kat India. Banyak lagi mana kita tahu cerita. Jadi orang tu sedia sebab mak dia paksa dia kahwin dengan perempuan. Paksa ikutlah. Mak dia tahu perempuan tu pelacur. Jadi bila tiap kali dia tengok anak dia bukan anak dia, dia mesti pilu lah hati dia tu. Seluruh hidup menghadapi tekanan. Jadi terpaksa dia kahwin dengan perempuan yang macam tu. Kerana mak dia paksa. Satu lagi terpaksa dia benarkan orang gaji bersetubuh dengan bini sebab dia dah tak ada kemaluan lagi. Jadi Sufyan pun kalau dalam keadaan terpaksa, Allah buat dia kahwin juga dengan orang yang pelacur. Keluar anak, bukan anak Sufyan. Sufyan duduk maligai macam maligai, nampak bahagia. Tapi tak bahagia. Jadi bahagia ni bukan tengok rumah besar, rumah ada taman semua. Luas, taman bunga dalam rumah tu. Oh, kita tengok ini bahagia. Itu mata kita. Mata kita ni tak boleh tahu orang tu bahagia ke tidak. Kita rasa dia nampak bahagia, semua ada. Semua apa nak dapat. Kita ingat dia bahagia lah. Tapi derita. Saya tengok kat Facebook anak Tom Cruise derita. Jadi dia bila dia mak bapak dia bercerai, dia buat keputusan nak bersama dengan bapak dia. Walaupun nampak semua benda ada, tapi dia derita. Dia pun akhirnya kahwin dan mau nak pergi jauh daripada kehidupan penuh glamour. Jadi dia sekarang duduk rumah kecil je. Waktu dia kahwin tu dia tak panggil bapak dia, supaya kameraman orang takkan datang. Jadi dia sekarang menyembunyikan diri daripada kehidupan penuh glamour yang dia ada masa kecil tu. Dia mau jadi orang biasa sebab derita. Jadi hari ni semua orang nak kaya, nak ada kereta, nak ada itu semua. Besar rumah macam taman dalam, macam rumah dia, dalam rumah tu ada taman. Bayangkanlah, nak rumah, dalam tu ada taman. Taman bunga dalam. Rumah tu besar kan. Ada pancutan air, ada swimming pool, kolam mandi, ada tempat BBQ. Semua ada.
Kenapa mereka ingat dengan ini? Mereka bahagia. Inilah namanya tipu daya. Rashidi pun sekarang ni duduk dekat rumah tadika. Rumah tu untuk tadika tapi dia ada bilik. Kerana isi dia kerja mengajar, dia duduk rumah tu, itu bukan rumah dia. Rumah tadika untuk mengajar, dia duduk bilik je, menyewa. Mana dia ada rumah macam taman dalam rumah tu, tapi dia nak. Kalau ditanya dia, tentu dia nak rumah. Rumah yang mana dalamnya ada taman, bunga, air terjun, ada swimming pool. Tanya dia nak tak? Nah, kenapa dia nak? Sebab dia anggap dengan ada rumah tu bahagia. Kenapa Sufian nak rumah dengan swimming pool? Tak cukupkah dengan rumah yang ada sekarang? Tak, rumah dia yang buruk sekarang ni, macam reban ayam, tak cukup ke? Dia kata tak cukup. Dia nak rumah ada kolam mandi. Maknanya rumah tu besar. Kenapa dia nak rumah macam tu? Sufian? Sebab rumah tu, dapat rumah tu macam rasa bahagia lah. Macam kamu masuk rumah saya banding dengan rumah kamu. Rasa kebahagiaan kan? Rumah saya tak adalah kolam mandi, tapi rumah tu besar. Dengan baru ni, dengan izin Allah, Abu bagi hadiah 30,000. Rumah tu sebelum ni bubuk, ada juga kok. Ni semua tak berapa betul kan? Dibetulkan. Dengan izin Allah, atap dia semua cushion baru, TV 2. Jadi itu rumah sekarang nampak kolam ikan ada, bukan kolam ikan, aquarium. Ya. Jadi aircon 2. Nampak bahagia kan? Oh, Amesak bahagianya. Ya. Nampak kan? Jadi semua orang nampak begitu. Bila dia nampak satu rumah, dia tengok anak, kereta banyak, mereka ingat orang ni bahagia. Ya? Satu orang pergi seluruh dunia nak cari orang bahagia. Dia jumpa orang yang potong kemaluan tu dengan anak, dengan taman rumah. Dia kata, saya rasa kau orang paling bahagia. Orang tu kata, wallahi, saya orang paling tak bahagia. Jadi kita mata ni tak boleh tahu siapa orang bahagia. Allah je tahu, dan orang tu. Jadi bahagia ni bukan sebab benda tuan. Tak percaya lagi. Dengan semua cerita ni tak percaya. Masih mahu benda. Manusia percaya bahawa dengan benda ada semua bahagia. Sebab itu semua orang di seluruh dunia rushing, bekerja-kerja untuk cari dunia, untuk dapat rumah bagus. Pertama sekali mesti rumah. Rumah mesti ada. Kalau rumah tak ada, memang tak bahagia. Kena bayar sewa je. Kan? Sempit pula. Bila saya pergi kat Ceras tu, rumah bandaraya, saya rasa saya tak boleh duduk rumah tu. Kecil dibanding dengan rumah saya rasa kalau saya duduk, tapi lama-lama dah biasa, okey lah kan. Tapi macam kita dah biasa rumah besar, luas, 6 bilik, tiba-tiba duduk rumah tu, wish, saya rasa satu hari pun saya tak boleh duduk. Macam tu lah rasa tak bahagianya orang ni duduk rumah bandaraya je. Ya. Pergi Ceras tu banyak rumah macam tu, ramai orang duduk. Saya tak sedia duduk rumah macam tu.
Semua orang yang ada duit, dia nak rumah besar. Ada nak rumah kecil yang ada duit? Tak ada. Kenapa nak rumah besar? Bahagia. Mata tu nampak luas. Kalau rumah bandaraya kat Ceras, alamak, kejap tu dinding, situ dinding. Lepas tu sekejap dapur. Tapi bila dah lama, dah tak kisah. Jadi semua orang yang rumah bandaraya tu, semua di Malaysia, semua nak rumah besar. Kalau diberi pilihan dapat rumah besar, mesti cabut lah. Sebab itu kita tengok rumah-rumah sini banyak yang kosong, dia orang lari. Tinggalkan rumah saya tak berapa besar. Rumah besar, mau ada taman, mau ada swimming pool, mau ada gate, parking. Rumah yang sini pun renovate sana, renovate situ. Yang corner punya rumah kau main, tukar. Dah umur 70 tahun dah hampir mungkin mati anytime. Dah renovate rumah lagi. Bila dia nak duduk tu? Mungkin 5 tahun, worth it dia kata. 5 tahun ke 3 tahun yang worth it. Kalau saya mati, anak saya ambil. So dia renovate rumah lagi. Jadi manusia associate bahagia ni dengan rumah dia dan semua facilities ada. Rumah saya juga banyak facilities. Washing machine tu biasa lawangan. Tapi dryer ni sangat kurang orang ada dryer. Untuk keringkan baju. Lagi satu, mesin basuh pinggan. Tak ada orang. Rumah saya ada. Ya, sebab apa? Dengan ada gadget ni, bahagia. Fridge besar. Dulu saya ada beli satu mesin yang boleh menyapu rumah. Lepas tu rosak sebab dah tersapu tai kucing. Rugi saya beli. Itu semua nak bahagia kan? Tapi bahagia bukan dari situ. Manusia hanya tertipu. Nak rumah besar, nak ni bahagia. Tak boleh. Bahagia ni datang dari Allah. Tak ada yang boleh bagi bahagia melainkan Allah. Rumah besar pun tak boleh bagi bahagia. Semua ada pun tak boleh bagi bahagia. Makanlah bermacam jenis makanan dihidang, tak boleh bagi bahagia. Macam sekarang saya dihidang makanan yang sedap-sedap lah. Buka puasa, macam kalau tak buka puasa, itu semua untuk buat saya bahagia. Samad hidangkan tu, semua untuk buat saya bahagia. Tapi saya cakap Samad, dia tak boleh bagi saya bahagia. Tapi kamu nak tak makanan yang dihidang kepada saya itu dihidang kepada kamu? Nak tak? Nak tak? Sebab apa kamu nak? Bahagia. Jadi semua manusia ni menganggap bahagia ni berkait dengan ada rumah yang besar, makanan yang banyak, kereta yang besar. Satu orang yang beli kereta besar, kereta motor je. Kita nak tak kereta besar? Kenapa nak? Bahagia. Jadi bahagia tu manusia seluruhnya faham berkait dengan benda. Kerana itulah manusia percaya bahawa untuk bahagia kena banyak benda bukan banyak je, banyak dan mantap lah. Tak cukup satu rumah, ada rumah lain lagi. Kalau orang banyak duit lah. Rumah di Pulau Peranginan mana-mana. Rumah di mana-mana yang dia tempat kebun dia. Tak kebun pun ada rumahnya. Sebab dia kebun pun dia boleh duduk rumah yang besar tu. Jadi manusia semua berkendak kepada ni kerana mereka percaya benda-benda ni boleh bagi bahagia. Satu orang yang rumah kecil, dia rasa dia tak bahagia selagi tak dapat rumah besar. Jadi itu adalah impian.
Satu orang pernah duduk-duduk, dia anak Datuk Bandar, rumah besar. Sekarang rumah tak adalah kecil besar juga, tapi tak macam tu. Berangan-angan nak rumah macam tu juga. Dia tak bahagia juga rumah ni pun tak bahagia, rumah tu tak bahagia. Tapi dia rasa rumah dulu tu bahagia. Beria-ia nak rumah macam tu. Berusaha buat kontrak, projek, trilion sana, bilion sini. Last tak juga dapat buat. Rumah tu apa? Tapi mereka kaitkan dengan rumah besar ni bahagia. Jadi manusia semua ditipu oleh mata dia. Jadi mata ni sebenarnya menipu. Kita menganggap dia boleh bagi bahagia sebab mata lah. Betul tidak? Kita boleh rasa ke apa dia rasa tu? Tak ada. Tapi mata ni. Mata nampak, bahagia. Kita pun nak lah rumah besar, kereta besar. Sebab mata kata bahagia. Siapa buat ni? Yang mata kita nampak rumah ni, kita hubungkan dia dengan bahagia. Siapa? Itu musuh kita. Syaitan bagi tahu Allah, aku akan buat mereka nampak benda buruk baik. Benda baik buruk. Jadi dengan ini manusia disesatkan kerana percaya dengan mata dia. Syaitan tu kilaukan mata dia. Lepas tu bila tengok orang kafir banyak harta, rumah besar, kita tengok, kita pun nak rumah besar. Kita mata jeling je kan. Lepas kita tengok, kita mula berangan nak rumah besar. Lepas tu kita mula cakap. Lepas tu kita percayalah. Itu yang kita buat. Jadi mula kita nampak. Jadi Allah perintah dalam Quran bagi tahu, jangan kamu lihat kekayaan yang kami beri kepada orang-orang kafir. Jangan kamu berangan-angan nak dunia yang kami bagi pada orang kafir. Jangan kamu cakap. Maknanya jangan kamu percaya bahawa benda tu boleh bagi bahagia. Jadi kerana itulah manusia seluruh dunia, bukan kat Malaysia, seluruh dunia berangan-angan, mengejar siang dan malam untuk menjadi orang kaya dan bahagia. Jadi orang kaya dan bahagia. Sekarang Yazid dah sampai umur 53. Dah dapat belum apa yang diimpikan? Kuat sikit? Belum. Agak-agak umur 63 dapat tak? Tak tahu, tak dapat. Yang sekarang umur berapa? 40? Yang dimimpikan dapat belum? Belum. Sikit lagi. Tak, sekarang ni 20 tahun lagi. Tapi harapan mungkin dapat 10 tahun lagi. Sikit lagi. Ini semua angan-angan dan tipu daya. Jadi sekarang daripada memberi perhatian pada iman dan amal, manusia memberi perhatian dalam usaha dapat harta. Mengejar dunia. Mengejar dunia, kerja untuk dapat harta supaya jadi kaya dan bahagia. Itulah kerana itulah manusia tinggalkan usaha untuk dapat iman. Puas. Macam saya ni lah kan. Menyuruh orang buat kerja untuk dapat iman. Masuk telinga kiri, kanan, keluar telinga kiri. Tak ada nak buatnya. Payah. Sehingga Allah tangkap dia dapat susah. Aduh. Baru nak jumpa Dr. Sam. Baru nak buat. Lepas dah clear balik, cabut. Tak buat lagi. Kenapa? Hati tu nak dunia. Kenapa nak dunia? Percaya dia bahagia. Tak dapat, tapi akan dapat. Dan inilah sebabnya kita tidak diperintah
untuk menjeling mata kita, menengok kekayaan yang Allah beri pada orang kafir. Jangan kita cakap tentang dunia ni. Banyak berborak, berbual. Rumah tu, rumah ni. Tak tahulah apa jadi pada orang yang memang kerja dia buat rumah besar-besar. Tentu mereka tu percaya dengan ini datang bahagia. Jadi kita tidak diperintah untuk cakap dunia ni, hal-hal dunia ni, biarkan aja dia. Yang kita diperintah untuk cakap, mengajak manusia kepada Allah, iaitu kita jadikan kerja dakwah ni kerja kita. Kerja mengajak manusia ni kepada Allah, kerja kita. Kita cakap petang, malam, pagi, siang tentang tiada Tuhan melainkan Allah, tiada berkuasa melainkan Allah. Yang bagi bahagia Allah. Harta, benda dunia tak boleh bagi bahagia, tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi apa-apa. Azri dia duduk kat baling tu, dia ada cakap benda ni. Ada tak Azri? Jawab? Tak ada. Bila kamu cakap benda ni? Bila dia datang sini. Bukan datang sini je, datang sini buat kerja. Kalau datang Kuala Lumpur ni dia buat kerja dunia, sama lah kat baling. Saya bagi tahu dia, kamu sudah lewat lambat, kamu sekarang jangan kerja full time. Kerja part time aja. Sampai Zohor, lepas tu kamu bagi lebih masa untuk kerja dakwah ni, atau kerja mengajak manusia kepada kebaikan, supaya walaupun mata kita nampak, tapi kita akan menidakkan apa yang kita nampak tu sebagai betul. Kita kata itu salah. Cakap rumah besar, duit banyak, tak boleh bagi bahagia. Tak ada yang boleh bagi bahagia melainkan Allah. Allah bagi bahagia, tenang, tenteram bila Allah sayang. Bila Allah sayang, bila iman kita kuat, amal kita bagus. Percakapan-percakapan seperti ini kita kena cakap malang, 1000 kali malang. Hari ni hampir semua orang tak nak buat kerja ni. Yang buat kerja ni pun tak nak buat kerja bersungguh. Macam Pendi, tak nak buat. Dia nak buat, dia tak buat kerja ni dah lama dah. Sejak dia lahir sampai dia datang sini, tak ada buat kerja macam ni. Ada? Ada buat kerja macam ni? Ada? Jawab kuat-kuat. Cakap kalimah cuma ada? Tak ada. Ada? Ada cakap kalimah dulu? Mana ada cakap kalimah? Hari-hari macam ni sekarang? Sekali-sekala ada lah. Gas cakap kalimah tak ada. Yang betul-betul macam ni ada? Itu tak sama, tak betul tu semua. Yang ini sekarang kalimah. Jadi cakap kalimah tu, lepas tu kau benci, maknanya tak ada faedah buat tu. Jadi percakapan inilah yang paling, yang Allah bagi tahu, waman ahsanu. Percakapan siapa yang lebih baik, tak ada baik pada itu lagi dah. Ahsanu, ahsan baik, ahsanu sangat baik. Ustaz Faizul begitu. Ahsanu, waman ahsanu qaulam mimman da'a ila. Percakapan siapakah yang lebih baik? Tak ada baik lagi pada itu, iaitu percakapan mengajak manusia kepada Allah. Sebab itulah kita kena buat kerja dakwah ni, kerja Nabi ni sebagai kerja kita. Jadi sudah tentulah kita kena buat dia hari-hari. Cuti, mati saja. Kalau tidak, tak menjadi. Bukan 45 minit je, lebih. Sampai 1,5 jam. Kalau boleh. Jadi inilah yang Allah tahu macam mana kita nak jadi baik. Sebab itu Allah perintah. Apa yang Allah perintah tu betul. Kita tak ikut, kita pasti gagal. Kita kena jadikan untuk kita selamat, untuk kita berjaya, untuk kita berada di jalan lurus, untuk kita tidak ditipu oleh mata kita, kita kena cakap yang benar. Yang benar tu apa? Tiada Tuhan melainkan Allah.
Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Tiada yang beri faedah melainkan Allah. Tiada yang beri manfaat, mudarat melainkan Allah. Jadi bila kita cakap ni, kita bukan cakap benda sia-sia. Bukan rugi masa. Yang kita buat gas, jaulah cakap kalimah ni, dia lebih berharga dari segala-gala isi dunia ni. Sekali aja cakap kalimah dengan ikhlas, dengan niat nak suka Allah, satu tiang nur depan aras Allah bergoyang tau. Siang tu kata, aku takkan berhenti bergoyang sehingga orang cakap kalimah ni yang ikhlas ni, diampun segala dosa-dosa dia. Mana nak dapat tu? Semayang pun tiang aras tu tak bergoyang. Semayang khusyuk, tak ada. Kalimah yang sincere, bergoyang, berderai semua dosa. Apa lagi dalam bulan puasa ni, dua perkara dibanyakkan. Satu, bercakap tentang kalimah la ilaha illallah. Yang kedua, minta ampun pada Allah dan minta syurga. Satu siang hari, satu malam hari. Ini bukan bulan puasa je, tiap-tiap hari. Beruntunglah orang yang seperti saya ni, dengan izin Allah, yang Allah bagi faham kerja ni dan mengajar kamu macam apa. Tapi takkan berguna apa saya ajar kalau kamu tak nak ikut, kamu tak nak buat, kamu tetap degil, kamu tetap rebellious, engkar, maka tidak akan dapat kejayaan.